Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri lailatun 'azimah. Malam Lailatul Qadar, malam yang mulia. Kerana itu namanya Lailah Al-Qadar. Al-Qadar maknanya yang mulia. Lailatul Qadar ini dia adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada amalan-amalan umat yang dahulu. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan amalan seseorang lelaki yang begitu dahsyat amalannya, yaitu beliau beribadah sepanjang 83 tahun, yakni 1000 bulan, tidak pernah lalai, tidak pernah rehat atau berhenti dari ibadah dan jihad fi sabilillah. Maka Nabi SAW merasa sedih kerana umur umat Nabi Muhammad SAW pendek. Jadi Nabi SAW risau untuk umatnya. Nabi SAW rasa sedih untuk umatnya. Adakah jika umat Islam, jika umat Nabi SAW kerana umur mereka pendek, boleh menjadi kurang pahala mereka atau tidak tinggi derajat mereka di dalam syurga? Maka selepas Nabi SAW merasa sedih, maka Allah Subhanahu wa taala menggembirakan hati Rasulullah SAW dengan menurunkan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala menggembirakan hati Rasulullah dengan khabar gembira ini, dengan pemberian yang besar ini. Allah memberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadr, yang mana Lailatul Qadr itu lebih baik bagi mereka daripada 1000 bulan itu. 1000 bulan 83 tahun lebih. Lailatul Qadr, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahawasanya Lailatul Qadar bersembunyi di dalam 10 akhir bulan Ramadan. Dan ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala sembunyikan Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan agar apa? Ulama kata agar kita menghayatikan dan menghidupkan semua malam 10 akhir di bulan Ramadan, supaya kita tidak membuang masa atau menghidupkan bahagian malam dan meninggalkan malam yang lain. Dan ulama berkata, barang siapa yang menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan, yakni setiap malam di 10 akhir bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kerana ulama berkata, bagaimana kalau ada orang bangun di Lailatul Qadar, tahajud, ibadah, salah, tetapi dia tidak mendapatkan tanda yang menunjukkan yang ini adalah Lailatul Qadar. Adakah dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar atau tidak? Maka ada bahagian ulama kata dia akan dapatkan kerana dia telah menghidupkan Lailatul Qadar. Tetapi pendapat Imam Nawawi dan yang lain, mereka kata dia akan mendapatkan pahala tetapi bukan pahala yang sempurna. Kerana Nabi SAW bersabda fayuwafiquha, yakni barang siapa yang membangunkan dan menghidupkan Lailatul Qadar dan dia dapat melihat tanda, dapat tahu dengan yakin yang itu adalah Lailatul Qadar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepada kita 2 tanda tentang Lailatul Qadar untuk kita mudah mengetahui bahawasanya ini atau itu atau semalam atau yang akan datang itu Lailatul Qadar. Tanda yang pertama akan berlaku di tengah malam. Tanda yang kedua dibagi Lailatul Qadar. Tanda yang pertama
iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di malam Lailatul Qadar cuaca akan menjadi sederhana, tengah, tidak sejuk juga tidak panas. Jadi cuaca pun berubah di malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana terlalu ramai, terlalu banyak malaikat daripada langit akan turun kepada bumi. Banyak malaikat dari langit akan turun bercampur dengan muslimin muslimat, menghadiri salat dan mengucapkan amin atas doa-doa orang beriman di malam Lailatul Qadar. Bahkan ulama berkata, malaikat yang akan turun di Lailatul Qadar juga, mereka antara tugas mereka di Lailatul Qadar, mereka akan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat, khususnya yang bangun di Lailatul Qadar, salat dan zikir, doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu dibagi hari Lailatul Qadar. Iaitu dibagi hari Lailatul Qadar, matahari akan keluar mempunyai cahaya yang tidak sangat terang, dan untuk matahari warnanya merah, dan cahayanya tidak panas. Kerana apa? Ulama kata kerana terlalu banyak malaikat yang bulang. Lepas selesai Lailatul Qadar, mereka bulang dari bumi kepada langit. Jadi mereka menghalangkan sedikit daripada cahaya matahari ketika mereka bulang kepada langit. Baik, ulama kata, kenapakah, seperti Imam Ibn Hajar, dia kata, kenapakah Rasulullah SAW memberitahu kepada kita tanda Lailatul Qadar di pagi hari? Padahal di pagi hari Lailatul Qadar sudah dikira terlepaslah. Jadi apa faedah kita mengetahui semalam Lailatul Qadar? Apa faedah? Ada faedah atau tidak? Imam Ibn Hajar dia kata Rasulullah SAW tak pernah menyebutkan sesuatu tanpa ada faedah. Ada faedah. Apa faedahnya? Kita mengetahui semalam Lailatul Qadar tetapi dah terlepas. Imam Ibn Hajar berkata supaya kita mengisi hari Lailatul Qadar dengan ibadah dan amalan soleh sama seperti mana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kerana semua kelebihan dan keistimewaan yang ada di malam Lailatul Qadar ada juga di hari Lailatul Qadar. yakni hari yang terus selepas Lailatul Qadar. Hari yang kedua tu pun doa mustajab, amalannya pahalanya berlipat ganda seperti mana kalau dilakukan di Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahrum man hurima fiha al-khair. Orang yang paling celaka iaitu orang yang diharamkan daripada kebaikan Lailatul Qadar dan berkat Lailatul Qadar di Lailatul Qadar. Jadi kita kena bersedia dan bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan kita kepada Lailatul Qadar dan buat kita senang dan mudah jumpa kepada Lailatul Qadar, dan kita menghidupkan Lailatul Qadar dengan doa, ibadah, tahajud, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.